Assalamualaikum, nama saya Anila. Saya student dari Kredit Tahun Akhir. So hari ini saya akan terangkan berkaitan dengan diabetes gestasi. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Mamuna sebab dia satu-satunya peserta kita hadir pada hari ini. Mungkin atas faktor PKP dan juga bulan puasa kan. So saya fahamilah bahawa tak ramai yang akan hadir pada petang ni. Jadi tanpa kita membuang masa, jom kita ketahui apa itu sebenarnya diabetes gestasi. Diabetes waktu mengandung ataupun GDM ni adalah satu keadaan di mana seseorang pesakit tu sebelum ni dia tidak mempunyai sebarang penyakit diabetes, tetapi bila mana dia sedang mengandung, hal ini menyebabkan dia mempunyai paras gula yang tinggi daripada paras gula yang normal. So diabetes ketika mengandung ni biasanya dikesan pada minggu yang ke-24 dan rata-ratanya hanya 9,1 hingga 14% saja wanita akan mengalami GDM ni. Okey, seterusnya, Puan tahu tak apa sebenarnya jenis-jenis diabetes yang ada? So kat dalam jadual ni kita boleh nampak lah. Sebenarnya dia ada 3 jenis diabetes. Yang pertama sekali adalah diabetes mellitus jenis 1. Yang ini berlaku apabila insulin tidak dapat dihasilkan daripada pankreas ataupun insulin tidak dapat dihasilkan dengan secukupnya. Yang kedua adalah diabetes mellitus jenis 2. Yang ini berlaku apabila apabila insulin tu ada tapi reseptornya tidak dapat mengesan insulin tersebut, dan hal ini kebanyakannya berlaku kepada mereka yang mempunyai berat badan berlebihan dan juga masalah obesiti. Dan yang terakhir sekali adalah gestasi diabetes mellitus. Yang ini adalah disebabkan oleh kesan insulin diganggu akibat daripada hormon-hormon yang ada di dalam plasenta. Seterusnya kita tahu siapakah mereka yang berisiko mengidap penyakit GDM ni. Dia ada 6 kat sini. Yang pertama sekali adalah BMI melebihi 27 kg per meter square, iaitu mereka yang mempunyai berlebihan berat badan dan obes. Yang kedua adalah mempunyai sejarah GDM. Yang ketiga adalah sejarah keluarga dengan GDM. Yang keempat adalah sejarah melahirkan bayi bersaiz besar, yang ini lebih daripada 4 kg. Yang kelima adalah sejarah keguguran. Yang keenam adalah peningkatan umur, yang ini umur yang melebihi daripada 25. So untuk Puan macam mana? Puan ada tak risiko-risiko yang ada kat dalam ni? Oh, tak ada. Seterusnya, apa yang penting dalam memastikan bayi kita kekal sihat adalah kita mengawal berat badan sewaktu mengandung. Okey, sekarang ni kita akan buat hands on sedikit. So keluarkan leaflet yang saya bagi yang yang jadual tu. Okey, keluarkan. Okey, saya akan terangkan. Pengawalan berat badan ketika mengandung adalah perlu dijaga. So sebelum tu kita akan kategorikan kepada beberapa kategori mengikut kepada BMI, iaitu merujuk kepada berat sebelum mengandung lah. Okey. Lepas tu bila kita dah tengok berat sebelum mengandung, kita akan kira BMI. Lepas kita kira BMI, kita akan tentukan di manakah kedudukan Puan, sama ada Puan berada di berat BMI kurang daripada 18.5 ataupun saya dah kira tadi BMI Puan berada di berat badan berlebihan. So dekat sini Puan hanya boleh disyorkan untuk tambah berat badan sebanyak 7 hingga 11.5 kg saja sepanjang mengandung. Tak boleh lebih daripada 11.5 lah macam tu. Dan seeloknya tak boleh kurang daripada 7. Seterusnya, peningkatan berat badan yang disyorkan ketika mengandung trimester 2 dan 3 mengikut berat dan minggu adalah sebanyak 0.23 sehingga 0.33. So yang ni kita fokuskan kat bahagian sini saja untuk Puan Mamuna. So ini adalah beberapa graf yang boleh dirujuk. So bagi kategori Puan sendiri, kita akan gunakan graf BMI antara 25 hingga 30. So kita akan tengok sekarang. Okay, sekarang kita nak kira bagaimana kita nak pula kenaikan berat badan yang sesuai. So sekarang ni Puan mengandung pada minggu yang ke-30 kan Puan? Ya. Okay, kalau kita tengok kat sini kan 30. So kita buatkan kat sini. So sekarang ni sebelum ni berat sebelum mengandung adalah 67. So tadi baru timbang, sekarang berat adalah 74. So kalau kita kira beza kedua berat badan tu adalah dalam lingkungan 7 kg. So kalau kita plot dekat sini, okay, so kita plot sini 7, sini 30. Saya kita buat garisan kat sini. So nampak kat sini dia ada dekat tengah-tengah antara dua garisan ni. Okay, so maksud dekat sini adalah kadar kenaikan berat badan tu dalam keadaan yang terkawal. Dia tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. So baguslah Puan. So untuk next minggu yang akan datang, so boleh plot untuk kita ketahui berat badan, kenaikan berat badan yang ideal semasa mengandung. Okey, tadi kita sudah membuat latihan berkaitan dengan bagaimana kita nak ketahui cara-cara plot dan juga cara-cara monitor peningkatan berat badan yang bersesuaian. So yang ni pula kita akan fokuskan kepada GDM dan juga pengawalan pemakanan. Fokuskan kepada 5 bahagian. Okey, bahagian yang pertama adalah kita akan pengawalan karbohidrat. So bagaimana sebenarnya nak buat pengawalan karbohidrat tu? So pengawalan karbohidrat kita akan menggunakan konsep pertukaran karbohidrat. Secara mudahnya kita akan buat satu pertukaran bersamaan dengan 15 karbohidrat sahaja. Seterusnya, garis panduan untuk mengagihkan karbohidrat adalah sebanyak 12 hingga 15 pertukaran dalam masa sehari. So lepas tu kita boleh agihkan lagi kepada beberapa orang kata main meal dan juga snack.
So yang pertama adalah sarapan tengah hari dan juga makan malam. Yang ini kita akan letakkan sebanyak 3 sehingga 4 pertukaran sahaja. Yang seterusnya untuk snack pula, kita letakkan sebagai minum pagi dan juga minum petang hanya 1 ke 2 pertukaran karbohidrat. Dan pertukaran karbohidrat ini adalah fokus pada kelas karbohidrat sahaja. So lepas ni saya akan terangkan apa jenis-jenis makanan yang bersumberkan karbohidrat yang kita perlu fokus. Jadi, bila kita cakap pada karbohidrat, kita perlu lihat apa jenis-jenis karbohidrat. Untuk yang pertama, kita perlu lihat jenis karbohidrat daripada sumber bijirin, produk bijirin dan ubi-ubian. Seperti yang saya cakap tadi, 1 pertukaran bersamaan dengan 15 karbohidrat. So, bagaimana kita nak tahu 15 karbohidrat tu? Kita boleh buka leaflet yang saya dah bagi tadi, iaitu dekat sini puan boleh lihat dengan lagi jelas lah, dan juga berdasarkan gambar rajah ni. So, kita boleh lihat setengah cawan nasi kat sini, setengah cawan nasi bersamaan dengan 1/3 mangkuk Cina. So ini. So, setengah cawan nasi bersamaan dengan 1/3 mangkuk Cina, ataupun kita boleh kata sebagai orang Melayu tak guna mangkuk Cina kan. So kita boleh pakai senduk yang macam ni lah, tak nak senduk yang orang kata lepeh dan besar tu. Kita refer kepada senduk yang tipikal macam ni. So kalau senduk yang macam ni, apa yang kita perlu buat adalah senduk nasi tu pada paras yang mendatar, tak nak membumbung. Kalau mendatar macam tu adalah sebanyak 1 hidangan karbohidrat. Bila dia membumbung, dia tak jadi 1 pertukaran karbohidrat, dia dah jadi 2. So kalau 1 pertukaran karbohidrat berdasarkan ni, dia perlu 1 scoop yang mendatar saja. Macam tu. Tengok balik slide yang tadi, dalam sehari kita perlu makan dalam lingkungan 12 hingga 15 pertukaran karbohidrat. So contoh, kalau puan rasa takkan kita nak makan nasi hari-hari kan. So dekat sini ada beberapa variety jenis sumber karbohidrat yang lain. Sebagai contoh, kuih tiaw, bihun, makaroni, mi kuning dan sebagainya. So dekat sini ada beberapa contoh yang puan boleh ikuti, dan juga lepas tu puan boleh hadam dan juga praktikkan kat rumah. So sebagai contoh, kuih tiaw 1 hidangan sebanyak setengah cawan, mi kuning 1/3, bihun 3/4 dan sebagainya lah. So kalau roti pula macam mana? Okay, kalau roti putih ataupun roti whole grain sekalipun, sekeping tu dikira sebagai 1 pertukaran. Macam tu. So kita ada bubur nasi kat sini, jagung 1 tongkol, dan perlu diingatkan juga segala jenis ubi-ubian juga termasuk. Contoh seperti kentang, keledek dan juga keladi, iaitu kita kira 1 biji sebagai 1 hidangan. Okey, kalau buah pula, contoh kalau buah yang sebesar ni, contoh macam apple, orange, lime, so yang tu dikira sebagai 1 hidangan. Untuk buah yang besar pula macam betik, temikai, nenas, 1 potong dikira sebagai 1 hidangan. So kita boleh tengoklah antara contoh-contoh lain juga dekat sini. Saya nampak tadi pun juga suka makan buah-buahan tempatan kan, macam rambutan, langsat. So yang tu memang kita kena kawal lah puan, memang tak boleh nak buat macam mana. Sama ada kita kena jauhi buah tu atau kita kena kira berapa biji banyak kita kena makan. Sebab apa? 1 pertukaran karbohidrat untuk rambutan adalah 7 atau 5, bergantung pada saiz tu. Kalau besar, lagi besar buah tu, lagi sikit lah kuantiti kita kena makan. So yang ni kita perlu ambil maklum lah dekat sini, susu juga sebenarnya mengandungi karbohidrat. So ibu mengandung memang kita galakkan ambil susu, tapi kena ketahui lah berapa amount yang sesuai perlu diambil. Okey, akhir sekali adalah manis-manisan, sebagai contoh gula, madu. Kalau gula kita boleh tahu 1 hidangan bersama dengan 1 sudu biasa dekat rumah tu, 1 sudu makan. So kalau madu pula 2 sudu makan. Terusnya, tadi kita dah bincang berkaitan dengan kawal karbohidrat. Yang kedua adalah yang penting kat sini adalah waktu makan yang sesuai. Kalau kita lihat tadi peserta dekat sini memang bagus-bagus lah. Dietary intake dia memang cukup makan. Memang ada sarapan pagi, makan tengah hari, waktu malam memang dah lengkap lah. Itu memang bagus lah. Cuma ni kita perlu tambah dari segi snack pagi dan snack petang sekiranya perlu. Contoh macam waktu gaps yang panjang antara 2 waktu makan ni, dia sebenarnya kita nak ambil makanan sebanyak 1 hingga 2 pertukaran karbohidrat. Tapi saya lihat tadi untuk sarapan, pertukaran karbohidrat pun agak tinggi sebab puan mengambil beberapa jenis kuih dan juga minum minuman yang bermanis. So dekat situ perlu habiskanlah secara sekata. Okay, seterusnya untuk contoh plan makanan, kat sini saya dah letak kat sini. Untuk berdasarkan pengagihan karbohidrat tadi 3-4-3, dan juga kita perlu masukkan snack, iaitu minum pagi dan minum petang, dan supper ni sekiranya perlu. So secara total jumlah karbohidrat dekat sini adalah 13 hingga 15 pertukaran. So kalau dilihat saya sudah letakkan dekat puan punya nota ni supaya puan boleh gunakan dan juga apply dekat rumah. Seterusnya, apa yang penting dalam diet adalah untuk kita mengambil serat itu sendiri. So kalau serat ni keperluan sehari adalah sebanyak 20 hingga 30 gram sehari, iaitu bersamaan dengan 3 jenis hidangan sayur dan juga 2 hidangan buah-buahan. So dekat sini untuk sayur tu pula kita boleh letakkan sebagai 1 hidangan tu adalah sebanyak setengah cawan yang sudah
dimasak, ataupun sekiranya ulam adalah sebanyak 1 cawan hidangan sayur. So untuk buah pula tak ada masalah, hanya letakkan pada 2. Okay, seterusnya, kenapa perlu kita ambil serat adalah sebab serat tu mempunyai sistem melambatkan penyerapan gula dalam darah, dan ia akan membuatkan kita berasa lebih kenyang berbanding kita tak makan serat dalam satu hidangan. Okay, poin yang keempat adalah kita perlu meningkatkan pengambilan sumber kalsium sebanyak 1000 mg sehari. So 1000 mg sehari tu kita kira sebagai banyak. Tapi yang ni adalah sangat penting sebab apa? Seorang ibu mengandung perlu kalsium yang mencukupi untuk proses mineralisasi tulang dan juga gigi bayi. So kita naklah anak kita membesar dengan sihat. So macam mana sebenarnya nak cukupkan 1000 mg kalsium sehari adalah kita makan beberapa makanan yang tinggi kalsium. Sebagai contoh, susu, keju, yogurt, sardin, almond dan juga kacang. So sebagai contoh macam untuk wanita mengandung kita sarankan 2 gelas susu sehari, dan 2 gelas susu sehari itu sudah membawa 600 mg. So yang selebihnya kita boleh ambil daripada makanan-makanan yang lain. So makanan yang ni lah. Okay, seterusnya, ibu mengandung juga perlu meningkatkan pengambilan zat besi. Sebab apa? Sebab ini boleh membantu dari segi pembentukan sel darah merah bayi, dan hal ini boleh mengangkut oksigen dan juga nutrisi dalam bayi tersebut. So yang ni kita boleh ambil daripada beberapa jenis sumber, iaitu sumber susu, ayam, daging merah, ikan. Yang seterusnya adalah sumber tempe, tahu dan bayam. Okay, untuk zat besi ni ada suplemen kan yang diambil oleh puan, dan juga terdapat 2 suplemen yang kerajaan telah bekalkan. Satu suplemen zat besi dan juga satu lagi suplemen folic acid. Yang ini saya sarankan untuk memang kena perlu ambil untuk pembesaran baby. Okay, akhir sekali adalah mengambil sumber folic acid yang mencukupi. So sumber folic acid ini sangat penting dalam menghasilkan DNA dan juga pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia. Dan folic acid sangat penting sebab apa? Memang kita akan rekomenkan sebelum ibu mengandung dan tengah merancang untuk kehamilan, memang kita akan suplementkan folic acid ini. Dan ini adalah antara contoh-contoh makanan yang tinggi folic acid, dan perlu dikuantifikasi juga dengan mengambil suplemen. So setakat ni ada apa-apa soalan tak? Macam mana nak tahu gula dalam darah tu tinggi atau rendah? Kalau terjadi, macam mana nak buat? Okay, bila mana kandungan gula dalam darah tinggi, iaitu hyperglycemia, hal ini akan menyebabkan beberapa simptom yang dapat ditunjukkan seperti kerap dahaga, selalu pergi ke tandas untuk membuang air kecil, penglihatan semakin kabur dan juga berasa pening kepala. Sekiranya bacaan gula darah kerap tinggi, hal ini akan menyebabkan masalah buah pinggang, masalah saraf dan juga masalah penglihatan itu sendiri. Okay, seterusnya kita pergi pula kepada hypoglycemia ataupun kadar gula yang rendah dalam darah. Ia akan menyebabkan beberapa simptom seperti berpeluh, penglihatan juga semakin kabur, pening, rasa kebimbangan, menggigilan dan kelaparan, yang hal ini kita boleh dikatakan kerap berlaku pada waktu Ramadan. Hal ini kerana pengambilan makanan adalah terhad pada setelah berbuka puasa sehingga sebelum sahur. So waktu berpuasa itu adalah agak mencabar bagi mereka yang mempunyai masalah GDM dan juga masalah diabetes. Apa yang akan anda perlu buat sekiranya anda mengalami simptom-simptom sebegini? So apa yang anda perlu buat adalah, yang pertama sekali adalah untuk membuat ujian darah sendiri dengan cek sama ada betul-betul hypo ataupun memang kita terasa lapar disebabkan puasa. Sekiranya baras gula bawah daripada 4, so maksudnya memang anda betul-betul hypo lah. So yang tu cara rawat dengan segera adalah dengan memakan 1 sudu gula makan ataupun 3 biji gula-gula ataupun setengah cawan air bergula. So hal ini perlu dilakukan dengan segera. Seterusnya, bila mana kita dah minum selama 10 hingga 15 minit, kita perlu uji balik sama ada darah kita kembali meningkat ataupun masih rendah. Sekiranya masih rendah, perlu ulang balik langkah yang tadi. Dan sekiranya sudah kembali okey, meningkat kadar gula dalam darah, anda perlu menikmati makanan yang berkarbohidrat kompleks, iaitu seperti roti, nasi, biskut maupun buah-buahan. Boleh ke gula tu nak digantikan dengan madu? Kalau orang kata madu tu lebih berkhasiat. Okay, soalan yang terakhir tadi adalah berkaitan dengan sekiranya tak nak ambil gula disebabkan madu lebih berkhasiat dan juga madu merupakan makanan sunnah. So seperti yang saya cakap tadi, yang penting sekarang adalah kuantiti karbohidrat dalam kedua-dua gula dan juga madu tersebut. Disebabkan satu pertukaran karbohidrat untuk gula adalah bersamaan dengan 1 sudu, manakala satu pertukaran untuk madu bersamaan dengan 2 sudu makan. So dekat sini boleh menilai sama ada puan ambil madu tu dalam kuantiti berapa banyak
dan gula tersebut dalam kuantiti berapa banyak. Dari segi khasiat, kedua-duanya lebih kurang sama. Ini saja video kongsi kelompok untuk minggu ini. Terima kasih kerana menonton.